Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Hai, selamat pagi. Hari ini adalah hari Khamis 25 hari bulan. Kami sangat gembira kerana kita berada dalam episod ke-99 hari ini. Kami ada Eva dari negara Jerman. Dia telah bekerja dalam penyelidikan pasaran selama bertahun-tahun seperti saya, anak I. Dan tentu saja Casey Michael Roach, seorang guru unggul dalam sistem ini, iaitu untuk bantu orang ramai di seluruh dunia. Jadi hari ini izinkan saya tunjukkan soalan hari ini. Soalan ni dalam bahasa Sepanyol, tapi saya akan menterjemahkannya untuk setiap orang yang tidak berbahasa Sepanyol, ya. Dia Francisca dari Mexico. Dia nak tanam untuk dapat seorang pasangan hidup agak 1,5 tahun yang lalu. Dia mengunjungi seorang wanita tua di pusat jagaan selama 2 jam setiap minggu dan setiap malam dia buat meditasi kopi. Jadi soalannya ialah mengapa belum dapat hasil lagi dah 1,5 tahun. Jadi marilah kita mulakan, ya. Saya dapati ramai rakan di sisi saya menghadapi soalan yang sama. Ramai yang gunakan sistem ni, terutamanya untuk dapat pasangan, kadang-kala ambil masa yang lama. Oleh itu, apakah pendapat anda, Casey Michael, mengapa mereka ambil masa panjang untuk dapat seorang pasangan, ya? Saya boleh kata suatu perkara, ya. Saya dan Veronica suka berkebun di halaman rumah kami. Biar saya tunjukkan, ya. Halaman depan kami ada taman yang indah dan kami juga beli lebah-lebah baru. Jadi ini dia. Saya tinggal di atas gunung dan ini dialah taman kami. Taman ni penuh dengan bunga tahun ni dan bunga-bunga ni tumbuh dengan sungguh segar dan subur. Tapi bahagian belakang rumah kami dah berusaha untuk tanam tumbuhan bertahun-tahun. Tapi ia bagaikan cari pasangan di rumah jagaan, ya. Kami tak berjaya. Jadi saya rasa perkara pertama yang kami periksa ketika tanam benih baru iaitu kita belum bersihkan benih-benih lama. Ada pelbagai jenis benih dari rumput rampai yang sangat keras dan tumbuh cepat. Kami malaslah dan tak keluarkan benih-benih yang lama tu. Jadi benih-benih baru tumbuh sikit, tapi benih-benih lama yang lebih kuat matikan benih-benih yang baru tu. Jadi tak ada tumbuhan yang baru di sana. Jadi saya kata penting untuk bersihkan tanah sebelum anda tanam benih-benih baru tu. Jadi saya cadangkan harus laksanakan empat kuasa untuk bersihkan benih-benih buruk lama tu. Jadi apakah pendapat anda, Eva? Ya, saya sentiasa dapat soalan ni. Tak kira sama ada tentang pasangan atau kebebasan kewangan. Saya melakukan seperti ini. Adakah anda, saya juga ada senarai semakan. Mereka kita semak sekarang. Saya beli katil IKEA beberapa tahun yang lalu dan saya ambil masa 7 jam untuk pasang. Ia ada keterangan yang sangat tepat dan agak bersebaran. Saya masuk skru yang salah dan susah nak pasang. Oleh itu saya fikir marilah kita periksa senarai semak. Begitu juga makselamat anda ni. Adakah anda tahu benih apa yang anda nak dapat? Faham tak maksud saya?
Jadi dapatkan benih yang betul yang anda nak dapat tu. Ada rakan kami tak tempat saya tanam benih tu, ramai yang nak capai kebebasan kewangan. Sebagai contoh, mereka hanya bermurah hati saja. Bagi saya itu adalah berbeza, itu perbezaan besar. Mesti ada seseorang rakan kami untuk tanam benih untuk dapat pencapaian, kerana ia membuat benih lebih berkuasa. Jadi saya benar-benar nak capai dan lihat apa yang saya nak. Mesti ada tapak semayang dan biji-biji benih kan? Dan ada bajet tak? Adakah saya bermotivasi tinggi tak? Adakah saya nak capai ni untuk bantuan dunia, bergembira untuk setiap orang? Adakah saya siram air melalui meditasi kopi? Adakah saya buat meditasi kopi tak? Mungkin ada lalang-lalang yang menghalang tumbuh saran. Maka jadi seorang sebagai tukang kebun yang handal, cadangan saya ialah benar-benar semak senarai. Semak sekali lagi. Adakah saya tertinggal apa-apa? Saya rasa ni dia 5 bahagian yang kita perlu periksa dengan lebih teliti. Adakah saya laksanakan 4 kuasa sepenuhnya dari masa ke semasa? Selepas tu saya rasa mungkin ada belalang. Jadi saya tutup benih dengan sekeping plastik agar melindungi daripada belalang. Saya tak pasti sama ada mungkin terdapat halangan dari rakan-rakan. Adakah anda berasa gembira apabila terlihat pasangan penyayang? Adakah anda rasa iri hati? Ni dia 6 bahagian untuk diperiksa untuk memastikan kita mengikut arahan. Kita tahu sistem ni berkesan kan? Jadi maksud saya mungkin ada kesalahan apabila saya laksanakan. Saya pun berilah senarai semakan dan suruh mereka periksa dahulu. Biasanya kita dapat tahu di mana kita tak ikut arahan. Ya, itulah dia. Apakah pendapat anda ya? Saya dapat satu akal. Kadang-kala kami periksa jenis tanah yang digunakan untuk tanam benih kita. Mungkin mereka boleh tinjau sama ada ibu bapa atau datuk nenek perlu diteman. Idea yang baik jika dapat melawat orang lain. Mungkin juga tanah yang lebih sesuai untuk tanam benih itu. Kadang-kala bila kita tanam, lebih mudah untuk tanam bersama seseorang yang tak dikenali. Ya, ada kalanya susah nak perbaiki hubungan dengan ibu bapa atau keluarga kita sendiri. Jadi saya tak tahu, mungkin seseorang yang lebih rapat perlukan lebih banyak bantuan daripada orang lain. Jadi idea saya ialah kaji tempat mana kita nak tanam benih-benih tu. Dia bolehlah pilih jenis tanah yang lebih sesuai untuk tanam benih. Jadi inilah idea saya. Saya tengah fikir perkara lain ya. Saya sedar mungkin ada penyekat. Mungkin ada salah satu penyekat. Pada hakikatnya kita harus rasa gembira kerana orang lain ada hubungan yang mesra. Tapi kadang-kala kami merosakkan hubungan orang lain dengan cara yang sangat halus. Anda tahu, seperti cuba periksa gadis di lapangan terbang, sama ada dia dah berkahwin atau belum, dan kita bersembang dengan lelaki di kedai, dan mungkin hal-hal yang remeh-temeh ya, benda-benda kecil yang boleh merosakkan hubungan orang lain. Anda takkan pergi ke kedai dan tidur dengan isteri atau suami orang lain kan? Ya, anda tahu kan? Tapi mungkin anda bercakap dengan mereka dan mungkin anda terlalu biasa dengan mereka. Oleh itu saya juga akan periksa hal ni. Adakah anda benar-benar anda tahu kan bahawa anda tahu saya makan ni ya? Adakah anda bercakap dengan orang yang dah berkahwin seolah-olah pasangan mereka berdiri di sebelah anda? Jadi saya rasa itu akan membantu menih. Mungkin itu ada penyekat yang kecil. Ya, anda sebut laksanakan 4 kuasa untuk tanam benih yang lebih baik di tempat yang lain juga, seperti pastikan tak cemburu atas hubungan orang lain.
Tapi apa yang anda cadangkan kerana ini adalah soalan yang sangat biasa. Saya juga menghadapi masalah yang sama di kelab bacaan saya. Mereka laksanakan 4 langkah dan kerja kuat. Mereka juga guna 4 kuasa tapi masih belum dapat hasil. Hal ini agak biasa, bukan semata-mata berlaku pada mereka yang nak dapat pasangan tapi juga untuk hal-hal yang lain. Apakah cadangan anda? Mereka dah cuba, mereka tahu ini sepatutnya berlaku tapi dia tak dapat hasil. Jadi apakah cadangan anda ya? Apakah pendapat anda ya? Saya dapat satu akal. Setahu anda agak membantu jika anda tonton Mixed Nuts, kelas Mixed Nuts. Saya nak iklan tentang kelas Mixed Nuts ni. Mereka terdiri daripada sekumpulan 10 orang lelaki dan perempuan yang hebat bersama-sama menterjemah buku-buku purba. Halaman belakang kami di mana benih-benih tak tumbuh tu, saya rasa perkara pertama ialah periksa sama ada benih-benih tu lama, mungkin benih-benih tu tak kuat, benih tu tak berkualiti baik. Dan saya rasa dari kerja Mixed Nuts saya, apa yang menjadikan benih itu berkualiti tinggi ialah berapa banyak anda belajar mengenai benih. Berapa banyak anda belajar setiap hari. Berapa banyak anda mengaji benih. Berapa banyak anda fikir tentang kekosongan. Kerana mengikut ajaran roda kehidupan, benih-benih jadi lebih kuat untuk orang yang lebih memahaminya. Benih lebih berfungsi. Benih dalam minda orang yang lebih memahaminya tu lebih berkuasa. Sangat menarik ya. Jadi lebih dalam anda fahami benih, lebih kuatlah benih tu. Anehnya sekali ya idea ni. Wow. Terima kasih Sheila. Ada idea yang lain atau tip untuk kami Eva? Seperti yang anda kata, ya suatu soalan yang biasa. Saya hadapi soalan ini sendiri setelah laksanakan selama 10 tahun. Ada yang berbunga hanya macam ni, ada projek yang kena kerja untuk bertahun-tahun. Kami pernah mengalami situasi yang sama, rasa keluh, tak sabar. Anda tahu kan, yang apa saya dapati ialah benih-benih ni macam sesuatu pengajaran. Benih-benih tu tak bercambak. Saya sedar tak berguna berdiri di depan kebun berteriak pada benih agar mereka bercambak. Setakat ni tiada dalam arahan katil IKEA yang kata berteriak pada benih akan berfungsi. Gisela, dalam salah satu pengajaran saya dengar suatu frasa dari anda yang sangat berguna ialah anda tak boleh tolak karma untuk bercambak. Saya tahu ini benih yang saya tanam, saya buat skalanya, saya tahu dia tumbuh di bawah tanah. Tak guna berdiri di depan katil dan teriak. Kemudian saya fikir anda tertanam banyak benih buruk kan, benih ragu-ragu. Anda beradu, berharap-harapkan. Anda tak fikir tentang bantu seluruh dunia dengan menggunakan sistem ini. Saya ada projek kebelakangan ni yang saya mulakan beberapa tahun. Mereka barulah berhasil sekarang. Jadi anda tahu, saya dah henti berasa kecewa kerana saya belajar. Saya dah banyak mencapai kejayaan, berbeza sepenuhnya. Saya sepatutnya bersyukur setiap hari kerana faham macam mana dunia ini berfungsikan. Dan ada satu benda dalam senarai saya yang saya tak dapat, tu saya tak kisah banyak lah. Okey, jadi saya pun tak begitu kisah sekarang. Ia mengambil masa yang panjang untuk dapatkan tu kan. Adakah ia bermaksud sistem ni tak berfungsi? Saya tak berfikir demikian kerana saya ada benih-benih buruk. Saya tak periksa senarai saya dan saya betul-betul buat semua ni. Saya pasti di bawah tumbuhan masih ada akar-akar dulu dan kemudian baru ada tumbuhan yang baik keluar. Saya tahu mereka pasti ada di sana. Jadi saya tak kisah, saya pandang pencapaian dan bukan yang belum capai itu.
kerana tiada gunanya saya kembali ke pen dan tak berfungsi. Saya kena ke disco. Saya tak berfikir ada alternatif lain kan. Saya dah berputus asa, tak mengadu tentang beberapa bahagian di mana saya tak berjaya tu. Saya terus saja tanam kerana ia buat saya gembira. Saya tak menjadi kurang sabar sekarang. Saya pasti akan mempercepatkan proses tu. Saya tak fikir benih ni suka diteriakkan. Ya, saya bersetuju sepenuhnya dengan anda. Kadang-kadang kami terlalu fokus kepada hasil dan kami hilang gambaran sepenuhnya ya. Kami patut relax dan bernikmati makselamat tanam benih. Seperti yang dikatakan oleh Eva, adalah cantik bagi orang untuk berfikir bahawa kami akan dapat hasil kemudiannya. Tak kisah ia esok atau 1 tahun kemudian. Jadi kadang-kadang bila kami rasa relaxed, benih pula tumbuh dengan lebih cepat kan. Benih-benih itu boleh tumbuh dengan lebih cepat ya. Betul. Terlalu fokus adalah susah seperti kami cuba. Saya tak tahu, saya berfikir mungkin ada tenaga buruk bila kami tertekan ya. Ni tak membantu kan. Ya. Ya, jadi saya cadangkan cara itu juga. Oh, okey. Tiada masa lagi, jam amaran sudah berbunyi. Oh, ya, ya. Kami ada masa kan? Tidak. Okey. 3 cadangan ya? Okey. Untuk soalan tu, Francisca, kami cadang periksa benih-benih buruk dari masa dulu. Gunakan 4 kuasa untuk bersihkan benih-benih buruk tu dan cuba periksa tanah di mana anda tanam benih juga. Dan juga relax ya. Terutamanya jika nak dapat jodoh atau jodoh seumur hidup anda. Relax dulu ya. Benih akan berfungsi. Jangan khawatir. Jadi esok hari ialah hari yang sangat istimewa. Ada satu kejutan akan datang esok. Jadi jangan terlepas episod berikutnya kerana kami akan meraihkan episod ke-100. Jadi jika anda nak hantar soalan untuk bincang dengan Sheila, sila hantarkan mereka ke seekquestions@diamondcutterinstitute.com. Ingat, kena dalam video ringkas, cara selfie, maksimum 30 saat. Dan untuk hari Jumaat, setiap hari Jumaat kami ada muzik campuran. Anda boleh hantarkannya ke laman music mixed at diamondcutterinstitute.com kan. Okey, terima kasih untuk hari ini. Saya terujur tentang episod berikutnya. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih menonton Page 3 Morning Show. Jumpa lagi.